Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Hai, Assalamualaikum. Okay, jelas ke suara Sofia? Macam jelas kan? Sebab ingatkan nak pakai mic. Sekejap. Loading ke? Ingatkan nak pakai mic. Sekejap. Sekejap. Alright. Perlu ke pakai mic? Alright. Perlu ke pakai mic? Macam dah kuat kan? Tak payahlah pakai mic. Alright. So, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya Sofia. You all boleh panggil Sofia ataupun Teacher Sofia. So, Sofia hari ni just nak buat sharing dengan you all berkaitan dengan kewangan lah. Dengan kewangan. Right? Cuba you all tengok tajuk hari ni apa? Apa tajuk hari ni? Cuba you all comment sikit. Okay. Macam mana nak tetapkan matlamat kewangan? Okay. Jelas kan suara Sofia? Selalu pakai mic, hari ni tak pakai mic. Tetapkan matlamat kewangan. Sofia buat simbol je lah. Okay. So, setiap daripada kita yang hidup dekat dunia ni pasti akan ada matlamat kan. Macam okay, apa matlamat aku hidup kat dunia ni? Apa matlamat aku pergi sekolah? Apa matlamat? Semua benda ada matlamat. Macam tu juga dengan kewangan. Okay. Kenapa pentingnya bila ada matlamat ni? Okay. Sofia nak tanyalah you all. Kalau you all sekejap Sofia silent. Okay, kalau you all main bola sepak, you all suka tak main bola sepak? Pernah main bola sepak tak? Waalaikumsalam Cik Hazim. Okay, you all pernah main bola sepak tak? Okay, apa motif you all main bola sepak? Apa matlamat you all main bola sepak tu? Dengan menjaringkan gol, betul tak? Kita nak jaringkan gol. So, bila kita main game bola sepak tu, masing-masing akan berlumba-lumba untuk menjaringkan gol. Okay. So, apa akan terjadi? Okay, Sofia nak tanya, apa akan terjadi sekiranya kita main bola sepak tanpa ada matlamat, tanpa ada objektif? Apa akan terjadi? Semua orang akan berlari-larian mengejar bola tanpa buat apa-apa kan. Maksudnya masing-masing akan lari-lari kejar bola. Lari-lari kejar bola. Sebab diorang tak tahu pun yang objektif dia adalah untuk menjaringkan gol. Jadi
benda tu akan macam sampai bila nak habis benda ni. Dan kiranya macam pelik lah apa yang diorang buat ni. Kan macam teraba-raba. Orang kata lost sebab masing-masing lari-lari kejar bola, tak ada matlamat, tak ada apa. Okay, so sebab tu sangat penting untuk kita ada sesebuah matlamat. Okay, termasuklah kalau dalam bidang kewangan juga, aspek kewangan juga. Okay, dan hari ni Sofia nak share dengan you all tentang macam mana kita nak tetapkan matlamat kewangan kita. Alright. Okay, yang pertama sekali. Sofia dah tanya khabar you all ke belum ni? Sofia lupa lah. Masuk terus start you all apa khabar? Hari ni hari Selasa. Baru nak tanya khabar. Nervous sangat. Okay, yang pertama sekali, tentukan keutamaan. Okay, tentukan keutamaan. Apa yang menjadi keutamaan you all? Setengah orang keutamaan dia untuk melangsaikan hutang. Setengah orang keutamaan dia nak ada rumah. Setengah orang keutamaan dia nak ada aset ataupun simpanan hari tua ke, ataupun simpanan, memang simpanan dia lah, dia nak simpan dalam bank ke. So tentukan matlamat. Setiap orang akan ada keutamaan masing-masing, priority masing-masing. Okay, jadi tentukan. Lepas kita tentukan, yang kedua adalah kita buat tulis. Benda ni penting. Bila kita dah ada tahu apakah matlamat kita, kan, so kita kena tulis. Okay, kita kena tulis matlamat kewangan kita tu. Sebab apa? Kenapa kena tulis? Kenapa tak biar je dekat dalam fikiran? Kenapa? Sebab bila kita biar je dalam fikiran tanpa kita tulis, dalam otak kita ni, kita bukan fikir satu aspek je, bidang kewangan je. Kita fikir banyak benda lagi, kan. Kita fikir pasal kerja kita, pasal masalah kita, pasal family kita, pasal banyak lagi, kan. Banyak sangat benda yang kita nak fikir. Jadi bila kita simpan je dalam fikiran kita matlamat kita ni, dia akan jadi kita kurang fokus. Lepas tu takut-takut kita lupa apakah matlamat kita. Dan potensi untuk kita achieve ataupun capai patutlah Yuan, potensi untuk kita capai matlamat kita tu, berjaya capai, adalah rendah. Okay, sebab kita tak fokus dan kemungkinan besar untuk kita lupa tu ada tinggi. Right? Dan kita tak nampak benda tu secara jelas. So tulis, okay? Tulis. Alright, so bila tulis, okay, bila you all dah tulis, supaya bila kita tulis, kita jadi clear, kita jadi jelas, kan. So yang ketiga adalah khususkan matlamat tu. Okay, khususkan. Tulis. Okay, khususkan. Apa maksud khusus ni? Maksudnya kita kecilkan lagi matlamat kita tu. Jangan terlalu umum. Okay, contohnya, Sofia bagi contoh. Okay, contoh dia adalah saya nak ada simpanan yang banyak. Waalaikumsalam Cik Firuz. Okay, contohnya adalah, okay, saya nak ada simpanan yang banyak.
Right, simpanan yang banyak ni you all rasa umum ke khusus? Dia terlalu umum, betul tak? Simpanan yang banyak ni terlalu umum. Banyak. Berapa banyak is banyak. So banyak ni berapa amount dia? Terlalu umum. So adakah RM2 sebab RM1 maksudnya lebih daripada satu adalah banyak kan? So apa dia banyak? Banyak ni apa? Kalau kita nak tetapkan matlamat kita, tulis secara spesifik, khusus. Okay? So tukarlah dia menjadi yang ni tak boleh tulis macam ni. So nak ada simpanan. Ni saya bagi contoh simpanan lah. 1 juta contoh. Nak ada simpanan 1 juta. Okay? Contoh tak kisahlah you all, kalau you all punya priority lain, contohnya nak bayar hutang. So mesti kena jelaskanlah benda tu. Nak bayar hutang cepat. Cepat tu bila? Setahun, 2 tahun. Maksudnya mesti jelas. Okey, iaitu itu kita dah masuk yang keempat lah. Iaitu kena ada jangka masa. Lepas dah khususkan, you all mesti kena ada jangka masa. Okey? Timeline. Dah tak muat dah. Sekejap saya akan turunkan lagi. Okay, ni salah, ni betul So, yang keempat adalah jangka masa. Okay, jangka masa ni dia terdiri daripada 3. Iaitu panjang, sederhana, pendek. Jangka masa panjang. Pendek dah dulu. Pendek, sederhana, panjang. Okay? Alright, so macam ni. 4 cara untuk kita tetapkan matlamat kita. Pertama, kita kena tentukan apakah keutamaan kita, apa yang menjadi priority kita. Lepas tu kita tulis benda tu supaya jelas, kita nampak benda tu depan mata. Dan kita boleh lebih fokus. Dan juga kita akan orang kata potensi untuk kita capai tu adalah tinggi. Okay? So yang ketiga adalah khususkan. Jangan cakap terlalu umum matlamat kita tu. Nak ada simpanan yang cepat, nak habis hutang, nak ada simpanan yang banyak, nak habis hutang cepat. Benda tu semua umum. So kena clearkan, kena spesifikkan. Okay? Dan yang terakhir adalah kena ada jangka masa. Bila kita nak achieve benda tu, kena ada timeline. Kalau tidak, kita akan tangguh-tangguh. Sebab kita tak ada due date. Okay? So, bila nak achieve-nya? Takkanlah nak tulis jangka masa dia sebelum meninggal dunia. Kan? Nanti kita tak fokus. So, bila kita tak fokus, jadinya potensi untuk kita capai matlamat kewangan kita tu rendah lah. Spesifikasikan, betul? Okay, so saya bagi contoh Okay, kadang-kadang ada orang yang dia punya priority dia untuk hutang, bayar hutang, ataupun untuk simpanan hari tua, untuk education anak-anak, pergi bercuti, untuk ada rumah baru dan sebagainya lah, beli rumah. Okay, saya bagi contoh kepada yang ni. Okay. Last, kita dah nak habis dah.
Ya, betul. Maksudnya detail. Betul, Cik Farus. Contoh. Okay, contohnya adalah kategorikan siap-siap. Okay, kategorikan siap-siap. Kan tadi jangka masa pendek, iaitu kurang daripada 1 tahun. Kita nak achieve. Kalau kita nak achieve benda tu kurang daripada 1 tahun, so dinamakan jangka masa pendek. Yang kedua, jangka masa sederhana, iaitu 1 ke 3 tahun nak achieve. Okay. Dan yang terakhir, dah faham ke tulisan Sofia ni? Jangka masa panjang. Okay, iaitu lebih daripada 3 tahun. Okay, so bila dah buat kolom-kolom ni, masukkanlah apa matlamat you all tadi. Contohnya, okay, contohnya kita nak kumpul 5K untuk deposit kereta. Tulislah apa lagi matlamat you all. Okay, so contoh, nanti ni Sofia bagi satu je contoh lah. Nanti you all boleh listkan you all punya matlamat. Okay, jangka masa sederhana. Contohnya bayar deposit rumah 20K. Okay, contohnya macam tu. Ni dia nak achieve 1 ke 3 tahun lah. So ini hanyalah contoh, you all boleh buat you all punya. Okay, contoh jangka masa panjang. Dia nak kumpul 100K setiap 5 tahun untuk hari tua, simpanan hari tua. Faham tak tulisan Sofia? Okay, habis dah, kita dah habis. Okay, jelas tak apa yang Sofia cuba untuk share dengan you all hari ni? Benda ni simple je, tapi simple-simple pun tak semua orang yang buat. Okay, so kenapa pentingnya tadi ada matlamat supaya dah share dengan you all. Kenapa kan? Sebab bila kita ada matlamat, kita tahu sebenarnya apa yang kita nak achieve dalam kewangan kita. Kita nak capai kewangan yang macam mana. Okay, so supaya kita punya kewangan kita tu teratur je lah. Teratur. Alright, so itu sahaja daripada Sofia hari ini. Thank you pada siapa yang join live Sofia. Thank you kepada Cik Firoz kerana memberi peluang untuk Sofia live. So, you all ada soalan ke? Aduh, tulisan. Nak screenshot nota kan. Tulisan Sofia faham ke ni? Tulisan doktor. Okay, dah. You all kalau ada soalan boleh tanya sambil-sambil tu. Okay, alright. So itu sahaja daripada Sofia. Semoga kita dapat sentiasa menjaga
antara satu sama lain time-time COVID ni, saling support antara satu sama lain, especially dari segi aspek emosi. Ramai sangat orang yang Sofia nampak berita sekarang ni bunuh diri terjun bangunan, gantung diri kat jambatan. You all nampak tak berita-berita tu? Ya Allah, masing-masing dah mencabar emosi masing-masing time COVID ni. Kalau untuk SB tu jatuh kategori mana? Kalau untuk SB, okay, ASB. SB adalah simpanan kan. So tak kisah SB ke apa-apa yang ada kan, unit trust ke apa ke. So kalau simpanan tu untuk apa? Untuk apa? Matlamat menyimpan untuk apa? Banyak. Kadang orang simpan untuk education anak, kadang orang simpan untuk melancong. Kadang orang simpan untuk plan persaraan untuk dia dah tua nanti. So bila kita dah tahu kenapa kita nak simpan tu, so kita boleh tahulah kategori mana yang kita nak letakkan. Kalau kita simpan untuk hari tua, takkan kita nak letak dekat pertama jangka masa pendek, betul tak? So kalau untuk simpanan hari tua, mesti kita letak jangka masa panjang, sebab kita nak guna benda tu lama lagi kan. Kita nak guna duit tu lama lagi. So kategorikan simpanan tu simpan untuk apa. Okay, tentukan. So kat situ baru kita boleh okay, simpanan untuk hari tua. So kalau untuk hari tua, kita letak kat jangka masa panjang lah. Sebab kita nak guna lama lagi kan, waktu umur kita dah pencen nanti. So dia jatuh di bawah kategori jangka masa panjang. Okay. So apa tadi saya nak sambung? Semoga kita saling menjaga satu sama lain, saling support satu sama lain, especially dari segi emosi. Okay. Rasanya tu saja daripada Sofia. Thank you. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada kan? Okay, itu sahaja. Thank you semua orang dan selamat malam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.